dengan sendiri. Dengan kita hembus tadi, mungkin ada, tak tahulah bakteria ataupun mungkin ada teknologi kat sini yang boleh huraikan benda ni, yang ada hikmah dia dengan kita hembuskan. Mana tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah minum seteguk-seteguk. Maknanya Rasulullah mengambil nafas, bismillahirrahmanirrahim. Itu tuan-tuan masa minum tarik nafas? Tak ada kan? Tahan nafas kan? Cuba sekali lagi. Betul. Mana tak maaf, saya minum diri tadi. Contoh, nanti ada pula ustaz diri minum, Nabi suruh duduk, ada tu. Makruh meniup dalam minuman. Ni dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahawasanya Nabi SAW melarang meniup dalam minuman. Ada seorang lelaki berkata, ada kotoran yang aku lihat di dalam bekas itu. Lalu Nabi SAW bersabda, tuangkan saja minuman yang ada kotoran itu. Orang itu berkata lagi, sesungguhnya aku ini belum merasa puas minum dari sekali nafas. Nabi SAW lalu bersabda, kalau begitu singkirkanlah dulu wadahnya itu daripada mulutmu dan bernafaslah di luar wadah, di luar bekas itu. Maknanya macam mana nak cerita? Mana kau nak bernafas tu, tarik balik gelas tu, nafas dulu, itu minum. Maknanya seteguk-seteguk minum, bukan minum dalam keadaan yang orang kata, tengok kalau orang yang lepas main bola kan, dia ambil dia togok gitu je lah. Dia takkan merasa puas dengan cara minum yang demikian. Afdal minum sambil duduk. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya saya memberikan minuman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari air Zam-Zam. Beliau minum atau baginda minum sambil baginda minum sambil berdiri. Muttafaqun alaih. Nanti kita baca. Diperbolehkan minum sambil berdiri kerana keadaan darurat, seperti di tempat yang penuh orang hingga bersesak-sesak. Dari bin Shu'aib, dari ayahnya, dari neneknya lelaki radhiyallahu anhu, katanya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri dan duduk. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dia mengatakan bahawa ini adalah hadis hasan sahih. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kalau seorang itu minum sambil berdiri. Qatadah berkata, lalu kita bertanya pada Anas, kalau makan bagaimanakah? Anas jawab yang demikian itu, yakni yang makan sambil berdiri adalah lebih buruk. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan bahawa Nabi SAW melarang minum sambil berdiri. Dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali seorang daripada kamu minum sambil berdiri, maka kalau siapa yang lupa maka adalah memuntahkannya. Jadi ada dalil mana yang mengatakan Nabi pernah minum diri, dan ada dalil mengatakan yang Nabi melarang daripada minum berdiri. Kecuali dalam keadaan darurat, maka dibolehkan untuk minum berdiri. Dalam keadaan sesak, tak ada tempat untuk dan ruang untuk kita duduk, maka boleh berdiri. Tapi larangan ini bukan larangan yang bawa kepada haram, bukan kata dosa. Kadang-kadang mengikut kepada urus sesuatu tempat. Kalau tempat kita ni minum duduk lah kan, tak air. Berdiri itu kita anggap macam air. Tapi kalau tuan-tuan pergi Mesir, minum air, duduk bercampur tepi dalam, dia kata air. Bagi dia air lah. Kalau di Mesir kita beli, kita orang Melayu kita kan, beli duduk lah. Kita tak peduli lah, kau ni masalah kan. Kita duduk lah, dah terbiasa dengan macam tu. Tapi bagi dia tak boleh air. Duduk bercampur dalam keadaan orang ramai itu minum duduk. Dia berbeza. Kalau pukul kepala, biasa. Orang dia, kita main kepala marah. Kalau orang kita dah, cuba pegang kepala kita, melinting kita kan. Tapi orang dia pukul-pukul kepala biasa, dengan pukul punggung dia sudah. Pukul punggung dia marah. Ustaz mana beza situasi kita tadi. Mana boleh diamalkan kepada urus satu tempat, tapi yang sebaik-baiknya kita duduk, mana ada tata tertib dan sopan, kita ke mana kita menikmati nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi kesimpulannya daripada tajuk ni, yang pertama, kita kena jaga adab ketika mana kita makan. Yang keduanya, makan minum ketika mana lapar sahaja.
waktu kita rasa lapar, kita makan. Maknanya jangan waktu kita kenyang kita makan lagi sampai kekenyangan, letih itu malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhenti makan sebelum kenyang. Waktu sedap pula kita berhenti, supaya kita tidak, orang kata, memenuhkan perut kita dengan orang kata benda-benda yang halal. Al-ma'idatu baitud da'. Perut yang kekenyangan ini merupakan sarang penyakit. Kemudian makan dengan tertib, bersihkan tangan sebelum dan selepas makan, habiskan makanan, dan jangan hina makanan yang kita tak suka. Sentiasalah kita bersyukur dengan rezeki yang ada, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di kalangan kita, dan baru-baru ni kita pun telah menyertai korban mungkin di kalangan tuan-tuan, masuk bahagian untuk kita sama-sama berkongsi nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Ada yang masuk kat sini, ada yang masuk kat Kamboja, Vietnam dan sebagainya, terpulanglah. Yang penting kita menyertai korban tersebut. Orang yang tak menyertai korban, kalau dia ada kemampuan, Nabi kata jangan dekati tempat sembahyang kami. Mana murka marah Nabi pada orang yang sebegini. Tahun lepas dapat dah, tahun lepas kita, tahun lepas ni kita, tahun ni tak. Lepas tu kadang-kadang ada orang yang buat kat Vietnam, Kamboja tu buat apa dia kata? Mesti nak murah dia. Sebab sana kan murah satu bahagian. Dia boleh petikai ikutlah orang tu nak masuk kat mana pun, dia yang cakap ni masuk pun tidak. Itu salah. Kadang orang yang masuk kat Kamboja tu bukan satu bahagian dia ambil sekor. Okeylah kalau dia ambil sini, mungkin satu bahagian ni RM400. Tak kisah lama mana, yang penting awal itu kita untuk membantu umat Islam yang lain dan menunjukkan syukur kita dengan nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan makan secara berjemaah. Jadi selesai tajuk yang pertama. Nak take fun, yang perempuan, lelaki nak take fire, atau nak sambung? Sambung. Tak apa, kalau nak kita tandas tu tak apa, pergi, tak ada masalah. Yang nak tidur tak ada masalah. Kita ada sejam lagi Okay, kita tengok tajuk yang kedua. Kalau saya memboringkan tuan-tuan, bagi tahu. Ini nampak tak? Ni siapa yang tak nampak ni, ada gambar-gambar ni dekat rumah sembelih macam mana. Penyembelihan halal dan hubungan dengan kesihatan lah, saya sebut itu, kesihatan umum. Sebab dalam kita menjalankan proses audit ni ke pusat penyembelihan, biasanya kalau kita pergi pusat sembelih, kita akan pergi dekat dia punya cattle market. Yang baru-baru ni saya pergi ke Sudan dalam bulan puasa. Sudan ni rupanya livestock dia banyak, Ustaz, 100 juta lebih. Duit dia pun lambang lembu, duit sini, duit ringgit ni. Saya pun tak tahu. Rupanya daging masuk Saudi, masuk Mesir, dia datang dari Sudan. Dia punya ladang ternak dia tu sejauh dan seluas mata memandang. Tapi pada pasir. Tapi dia bagi makan alfalfa. Hebat, kat sini pun tak bagi alfalfa. Lembu dia sihat-sihat. Tanduk yang jenis macam tu. Jadi kita tengok tempat kuarantin dia, kemudian baru kita pergi kat rumah sembelih dia. Jadi dalam menjalankan audit ni, biasanya kalau melibatkan rumah sembelih, maka pegawai daripada JAKIM dan DBS perlu pergi bersama. Jabatan Haiwan, ada wakil dia, mungkin 2 wakil Jabatan Haiwan ataupun 1 wakil daripada JAKIM. Macam baru ni saya pergi, 2 wakil daripada DBS, seorang wakil daripada JAKIM, untuk melihat dari segi 2 aspek, halal, thayyibah. Thayyibah tu baiklah, bersih apa semua tu yang kita dah amal sekarang ni, konsep GMP, Good Manufacturing Practice, amalan penghilangan yang baik. Dan Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP, analisis bahaya terhadap produk makanan.
Jadi kita pegang pada konsep halal dan thayyibah. Yang Quran sebut ni kita cuba praktikkan. Jadi untuk rumah sembelih ke produk mesti kena pergi dua orang. Pegawai syariah, pegawai teknikal. Dia perlu pergi bersama. Dan kita bukan hanya menilai dari segi sudut penyembelihan, kita akan tengok semua dari segi aspek penyediaan dan sebagainya. So, tuan-tuan boleh tengok dalam perbincangan kita ini, kita akan bincang berkaitan dengan penyembelihan dari sudut Islam, proses penyembelihan ternakan, penyembelihan halal dan hubungan dengan kesihatan kita dan kesimpulan daripada perbincangan kita insya-Allah. Dan saya akan selitkanlah dengan gambar-gambar nanti. Kalau yang nak tengoklah. Nak bangun minggu depan pun tak perlu, tak salah. Okey, penyembelihan ini adalah proses mematikan haiwan ternakan dengan cara-cara tertentu untuk menghasilkan daging dan bahan-bahan makanan yang lain untuk kegunaan manusia. Dalam proses penyembelihan halal ini, kita diberi hukum-hukum dan garis panduan tertentu supaya haiwan tersebut dikendalikan dengan sempurna dan hasilnya dimakan oleh orang Islam tanpa was-was dan ragu-ragu. Kita ada kita punya standard, Malaysia standard 1500 ke 1009. Kemudian kita ada apa lagi, MPP, HM, menu prosedur persejilan halal Malaysia. Semua menjadi asas rujukan kita dalam mengeluarkan persejilan halal Malaysia. Okey, dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-An'am, Al-An'am itu maksudnya binatang ternak. Maka makanlah dari sembelihan binatang-binatang halal yang disebut nama Allah ketika mana menyembelihnya, jika betul kamu beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukum sembelihan wajib bagi binatang-binatang yang dapat dikuasai dan harus dimakan. Bagi binatang yang tidak disembelih mengikut hukum Islam, diistilahkan sebagai bangkai dan najis. Dia kena ikut maknanya syarak dari segi penyembelihan. Orang perempuan boleh sembelih tak? Boleh. Dan surat khabar bila ada seorang perempuan tu penyembelih wanita. Bukan dia sembelih wanita, dia sembelih binatang kan. Boleh kalau tiada orang lelaki, hukumnya harus, tak ada masalah. Tapi kalau ada orang lelaki lah yang buat. Dan kalau kita lihat kaedah digunakan macam-macam. Nanti kita akan tengok. Dalam sembelihan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya, dan binatang-binatang disembelih kerana yang lain daripada Allah, yang mati tercekik, yang dipukul, yang jatuh daripada tempat yang tinggi, mati ditanduk atau dimakan binatang buas, kecuali sempat kamu sembelih. Ini dalil sembelihan yang ada dalam Al-Quran, yang mana kita boleh lihat dari segi hikmah penyembelihan ini, antaranya melepaskan nyawa haiwan dengan cara yang paling ringkas, membezakan cara penyembelihan yang sah dan tidak sah. Yang tak sah tu mungkin dia sembelih tanpa putusnya halkum, marik dan juga wadah jahit. Mungkin orang kata cocok kat mana-mana, kita tak tahu. Dan darah yang mengalir keluar dari tubuh haiwan sembelihan menghasilkan daging yang bermutu dan dapat disimpan lebih lama. Sebab bila sembelih tu kena pastikan betul-betul keempat-empat urat ni tadi terputus dan berlakulah bleeding time dalam tempoh yang tertentu. Dan bila mana darah keluar dengan cara yang baik, daging yang dinikmati pun akan bermutu dan dia akan dapat bertahan lebih lama. Dan penyembelihan dilakukan di bahagian leher adalah untuk mempercepatkan matinya haiwan sembelihan, melatih manusia supaya patuh perintah Allah sewaktu mana memperolehi dan mendapatkan makanan. Proses penyembelihan dan penyediaan makanan sumber haiwan secara halal dapat dihuraikan di bawah 4 perkara utama hukum syarak. Yang kedua kesucian, yang ketiga amalan kebersihan, yang keempatnya dari segi kesihatan awam. Dari segi hukum syarak, sebenarnya saya nyatakan tadi, penyembelihan dilakukan pada leher ternakan akan mempercepatkan pengaliran keluaran darah dan kematian ternakan kerana saluran pernafasan ataupun halkum ataupun saluran makanan marik dan kedua urat darah
karatid dan jagula, jagula ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai wadajain yang ada kat tepi tu, tepi leher dia tu akan terputus. Dan dilakukan oleh seorang Islam yang waras, mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan dan syarat asas penyembelihan haiwan dalam Islam. Jadi selain daripada kalau ikut apa ni orang kata fiqhnya Islam dia, tapi dalam standard kita meletakkan syarat dia mesti ada sijil tauliah, ada tauliah daripada Jabatan Agama Islam Negeri. Kalau luar negara dia kena ada surat tauliah daripada badan Islam yang kita iktiraf. Dia maknanya ada latihan berkaitan dengan penyembelihan halal. Mana kita cuba mana detailkan lagi supaya memenuhi standard kita dan memastikan penyembelihan itu benar-benar memenuhi kehendak syarak. Kalau orang tu ialah setakat Islam tapi dia tidak belajar, takut nanti akan berlaku masalah pada penyembelihan dia. Jadi syarat dia kena orang kata menghadiri latihan, kemudian dia kena ada sijil tauliah daripada Jabatan Agama Islam Negeri. Jadi kalau tuan-tuan nak sijil tu, bolehlah apa orang kata menyertai kursus-kursus yang mungkin dianjurkan oleh Jabatan Agama Negeri, mungkin wilayah melalui bahagian pendidikannya. Maknanya untuk dapatkan sijil dan mungkin dengan sijil itu juga boleh bekerja di luar negara, di rumah-rumah sembelih berkaitan di Turki ke di mana-mana dan sebagainya. Tapi yang hebatnya di Turki, saya tak pergilah, tapi kawan saya pergi beberapa ni, dia badan Islam ni boleh pantau rumah sembelih tu dengan CCTV. Katalah rumah sembelih tu kat Kelantan, dia duduk kat Kuala Lumpur, dia boleh nampak setiap aktiviti daripada penerimaan sampai ending yang produk tersebut. Mana dia pantau dengan CCTV. Selain ada dia punya penyembelihan halal di rumah sembelih tersebut, mana lagi advance daripada kita. Dan penyembelihan dia pun banyaklah. Dalam sehari tu bukan 300 ekor banyak. Okey, hukum syarak. Ni tak apalah, kita cepatkan, kita tengok gambar. Ni leher ayam ni, kulit, trachea, esophagus, otot-otot leher ni. Ni mana di mana bahagian untuk nak menyembelih. Kalau yang ni lembu, tapi gambar tak berapa nak clear sangat. Sebenarnya kalau nak sembelih lembu ni taklah payah sangat, tapi dah jadi budaya kita kan, orang Malaysia ni. Kalau nak sembelih lembu ni, kalau tak ada 10 orang tak tumbang lembu. Nak sembelih kalau tak ada 6-7 orang duduk atas perut tu, tak boleh sembelih. Sebenarnya ada kaedah dia ni. Kita tegangkan leher dia, tarik kaki dia, ataupun kita tongkatkan kepala dia dengan tanduk tu. Mungkin hanya memerlukan tenaga 2-3 orang, tapi nak kena ada kaedah lah, kena ada kursus yang berkaitan. Dan ada juga ketua orang tua kalau nak alihkan lembu tu jangan ditarik ekor ni, nanti daging tu keras, wallahualam. Tapi sebenarnya bermutu tak bermutu daging tu, tahan tak tahan daging tu bergantung kepada pengaliran darah yang keluar daripada lembu tersebut. Jika putus kesemua 4 urat tu, darah tu keluar elok, insya-Allah daging tu akan lembut, baik dan sebagainya. Okey. Dari segi kesucian hasilan di halal ni boleh berubah menjadi tidak suci jika proses sembelih ternakan dan pengalian itu dicemari. Kesucian ternakan bermula daripada ladang, sebab pegawai daripada DBS ni dia akan lihatlah maknanya ada tak suntikan, takut nanti lembu tu ada orang kata penyakit lembu gila ke, penyakit kuku dan sebagainya. Jadi diberikan vaksin terlebih dahulu dan dikuarantin untuk beberapa tempoh sebelum dia dimasukkan ke rumah penyembelihan untuk disembelih. Dan ternakan mestilah sihat dan tidak tercemar dengan bahan-bahan yang boleh memudaratkan kesihatan penggunanya. Proses atau pengendalian penyembelihan perlu diberi perhatian yang serius kerana daging mudah dicemari dengan najis dan kekotoran. Kalau kita tengok gambar ni kat Malaysia tak tahulah pasal boros layang ke, cokit ke, kudu ke, ini dah realitinya. Yang kadang-kadang kita pergi pasar-pasar kecil ni, kita pernah buat audit supplier tak? Saya kadang-kadang kita pergi kat pasar kan, yang berniaganya orang Melayu, kita betul lah yang jual ayam tu orang Melayu. Cuba kita tanya dia, ambil ayam ni kat mana?
Dia kata kat Cokit, abang pergi tak buat audit supply kat sana, tengok tak macam mana cara dia sembelih. Lepas dia sembelih tu, adakah ayam tu betul-betul mati baru dia masuk tempat celur, ataupun lepas sembelih terus campak dalam tong tu. Sedangkan dia ada bleeding time dia, ayam 3 minit ke atas. Kalau bawah 3 minit tak mati lagi. Jadi bila masuk dalam tu, kena mesin, kita pun boleh mati. Tak? Kalau setakat ayam tu, mati ayam tu dengan sebab mesin, bukan dengan sebab sembelih. Maka apa jadi pada ayam tu? Halal tak halal? Tak halal. Yang bila kita makan, kita makan jadi darah daging kita, anak-anak kita makan, jadi payah lagi lihat, tak kena kata dan sebagainya. Ada faktor yang pengaruhi, itu faktor pemakanan. Bila dia direct terus lantai tadi, banyaklah dengan darah-darah dan sebagainya. Yang sembelih tu bangunlah mana kita pun tak tahu. Yang tak ada ambil vaksin typhoid, apa dia panggil, typhoid injection. Itu semua syarat yang perlu dipatuhi supaya tidak berlaku contamination antara pengendali dengan produk tersebut. Inilah gambaran dia. Kita tanya, kadang orang kita marah, dia tengok balik kita, bulat mata dia. Apa hal kita tanya? Sebaik yang tanya ustaz. Kalau orang biasa, makcik nak beli tak nak beli? Tak nak beli sudah. Dah kita pula susah kan? Bersangka baik pula. Cuma kita tanya saja je, makcik nak tanya ni, yang supply ayam ni siapa? Melayu, Cina. Lepas tu dia katalah Cina. Okey, dia ada tak rumah sembelih? Rumah sembelih dia tu ada sijil halal tak? Manakala rumah sembelih tu ada sijil halal, kita boleh lah. Maknanya tanpa was-was menggunakannya. Tak mana kalau daripada orang bukan Islam, kita perlu ragu-ragu sebab pekerja dia tu orang Islam. Walaupun rumah sembelih tu milik bukan Islam, tapi syaratnya dia kena ada penyedia halal, eksekutif halal. Kemudian ada wakil juga daripada DBS. Kalau di rumah sembelih yang tak besar lah, macam di Kuala Selangor kan. Jadi dia kena ikut syarat-syarat tersebut. Jadi dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala nyatakan, wahai sekalian manusia, makanlah daripada apa yang ada di bumi yang halal, lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang lagi nyata bagi kamu. Dan begitulah juga dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala nyatakan, wahai orang beriman, janganlah kamu haramkan benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas pada apa yang telah ditetapkan halalnya, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada mereka-mereka yang melampaui batas. Banyaklah ayat berkaitan dengan halal thayyibah dalam Al-Quran. Jadi carta aliran untuk proses penyembelihan ni, kalau kita pergi ke rumah-rumah sembelih atau abattoir ni, yang pertama sekali kita tengok dari segi penerimaan. Kemudian kita akan tengok ataupun periksa antemortem dia. Kemudian kita tengok bagaimana cara dia gantung kaki ayam tu dekat rail. Lepas tu kalau dia gunakan waterbutt stunning tu, berapa dia punya arus dia tu. Kadang-kadang, nanti saya huraikan, saya baca dulu. Kemudian penyembelihan tu macam mana? Siapa yang menyembelih? Ada tauliah atau tak ada tauliah dia tu? Kita dah cek lah sebelum tu. Cuma kita pergi nak tengok nama dia siapa, kita tanya dia semayang ke tidak tadi kan? Kadang-kadang saya tak suruh pun dia baca apa ni yang mudah-mudah tu tadi. Masa nak sembelih dia baca apa? Dia kata Bismillah, Allahu Akbar. Okay, saya pun tanya, semayang subuh tak? Semayang, baca doa kunut, saya nak dengar. Dia baca. Kalau dia boleh baca tu mana semayang lah. Tak mungkin. Maknanya dia faham lah tentang halal tu mana jelas. Jangan sekadar berpuas hati dengan bila dia sebut Bismillah, Allahu Akbar, orang tak pandai baca Quran, dia sebut Bismillah, Allahu Akbar kan. Nanti kita cuba lebih lagi persoalan kita pada dia. Kemudian pisau yang digunakan macam mana, pendarahan tu macam mana, dia ada bleeding time dia, dan penceluran dia, tempoh dia selama 1 hingga 2 minit. Kemudian dia akan masuk kepada pengasingan bulu, kemudian pergi kepada pengasingan organ, kemudian pemeriksaan postmortem, kemudian dia masuk bilik sejuk selama paling kurang pun dalam 45 minit, 2 hingga 4 darjah Celsius dia punya suhu dia. Dan setelah itu pembukusan atau keratan atau proses hiliran.
Ini antara perkara yang kita nilai dalam apa ni orang kata operasi, maknanya pengeluaran sijil halal terhadap rumah sembelih yang memohon dengan kita untuk mendapat persediaan halal Malaysia. Tapi kalau yang di Malaysia ni, biasanya kalau untuk audit persediaan halal hanya melibatkan pegawai syariah dan juga pegawai teknologi, pegawai KKN yang berada di bahagian halal JAKIM. Tapi kalau luar negara, kita akan pergi bersama dengan pegawai daripada DBS. Tapi kalau rumah sembelih di Malaysia ni tidak ada dah. Mana pegawai daripada DBS yang akan bertugas di situ. Okey, ini penerimaan ayam. Okey, semasa saya nyatakan tadi. Mengenai sejarah pendidikan sedikit perjuangan Persatuan Pemuda Islam Malaysia sebelum saya rungkai dalam bicarakan dalam soal halal dan haram, kesannya kepada diri kita selaku ummah. Apa yang kita lihat tadi adalah sebahagian daripada perjuangan, sebahagian daripada apa yang kita umat Islam hadapi pada masa kini. Begitu lemah, begitu rapuh, kita dibuli. Kita dibuli dengan sewenang-wenangnya oleh orang lain. Di manakah silapnya kita? Apakah kesilapan yang kita lakukan selaku ummah? Penduduk umat Islam di seluruh dunia melebihi daripada 1 bilion. Tetapi kita terus dibuli dan dibuli setiap hari. Saban hari, di mana-mana tempat, di ceruk rantau, di peringkat mana, di Afghanistan, di Palestin, termasuk dalam negara sendiri, kita dihina. Di mana maruah kita? Apakah sebab dan punca? Tidak lain dan tidak bukan melainkan kita tidak berpegang kepada firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita tidak bersatu hati dalam perjuangan. Kita tidak bersatu hati dalam membina keluarga kita. Kita tidak bersatu hati dalam memastikan kekuatan kita sentiasa utuh daripada masa ke semasa. Kita berpecah, kita lemah disebabkan perpecahan itu. Disebabkan itulah maka kita terus dibuli dan dibuli. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, untuk pengetahuan, bangsa Israel ini, apa yang kita lihat daripada video tadi, tidak ramai. Sekitar lebih kurang 26, bawah daripada 30 juta sahaja. Tetapi bagaimana mereka mampu untuk menguasai dunia? Bagaimana mereka mampu untuk menguasai dunia? Yang mereka terdapat lebih kurang 7 juta sahaja bagi Israel. Tetapi mereka mampu untuk menguasai segala aspek teknologi, ekonomi, empayar mereka begitu luas, ketenteraan mereka dan sebagainya. Tetapi kita, masyarakat Islam, cuma lebih daripada 1 bilion. Tetapi dari segi ekonomi kita begitu mundur, dari segi persenjataan, dari segi teknologi, dari berbagai bidang kita menjadi lemah dan kita tunduk dan terus dibuli dengan satu kaum minoriti yang begitu sedikit bilangannya, cuma kurang daripada 30 juta. Apakah sebab dan apakah rahsia mereka? Rahsia mereka tidak lain dan tidak bukan melainkan penyatuan, persatuan, bersatunya mereka dalam memastikan umat mereka terus menjadi kuat, menjadi gagah untuk menakluki dunia. Tetapi kita, di kalangan kita sendiri, amat sedih, daif. Dan kami di Persatuan Pemuda Islam saban hari, saban waktu menerima pelbagai perkara. Kalau saudara-saudara pernah lihat ya, dalam Astro Oasis, salah satu aktivis kita, Pak Engku Ansarudin, siapa pernah lihat dia punya dalam program Perangi Sihir? Perangi Sihir. Pak Engku Ansarudin adalah aktivis Persatuan Pemuda Islam Malaysia. Bagaimana kita menerima saban hari, saban waktu di 2 restoran, 2 kedai peremis makanan Melayu. Sebelah ni pun Melayu, di sebelah ni Melayu, sebelah ni Islam, sebelah ni Islam, sebelah ni kena sihir, sebelah ni kena sihir, sebelah ni kena tabur sihir itu, sebelah ni kena tabur sihir ini, bawa 2 kedai. Ini dalam masyarakat kita, berlaku dalam masyarakat kita. Kita lihat kaum bangsa asing, kita lihat bagaimana contoh-contoh lawyat di kalangan bangsa asing, bagaimana dalam industri telefon, satu kios ke satu kios, satu kios ke satu kios, mereka menjual produk yang sama, menjual alat telefon. Kalau tak dapat kat sini, dia tunjuk kat sana. Mereka bekerja sama di antara satu sama lain. Tetapi di mana kita? Di kalangan golongan muda lebih sanggup untuk makan di tempat kedai mamak,
sembang kedai mamak daripada duduk makan di kedai Melayu sendiri, duduk makan kedai Islam sendiri. Yang kedai mamak tadi, tunjukkan saya di mana satu kedai mamak yang punya Halal Halal Jakin. Boleh tuan-tuan tunjukkan? Kenapa mereka tidak buat permohonan untuk mendapatkan sijil Halal Jakin? Kenapa? Ada di kalangan mereka sendiri yang penyedia makanan itu bukan Islam. Di mana sensitiviti kita? Tidakkah kita boleh jadikan sebagai logo halal tadi sebagai satu alat penyatuan di kalangan kita? Tidak bolehkah kita bersatu dalam memastikan bahawa kalau kita nak pergi makan, kita pergi makan tempat orang yang sahih Islam? Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, saya pernah berada di New York. Saya dulu pernah menjadi bekas usaha politik kepada Tan Sri Datuk Seri Sharif Ahmad. Saya pernah berada di New York dalam satu simposium. Kebetulan pada hari tersebut, semasa saya hadir, habis waktu makan tengah hari itu, saya bersama dengan 2 orang daripada bangsa Arab dan 1 orang daripada bangsa Yahudi. Tetapi kami dalam simposium yang sama. Orang Israel ni yang beragama Yahudi ni dalam tujuh cukup tertib, hormat, sopan. Dia bersama dengan kita dalam, kita tidak sangka pun dia seorang Yahudi. Hari sebelum tu, kebetulan nak ceritakan, hari sebelum tu saya belanja makan di Malaysia Hall. Dia belanja makan untuk kami pergi ke 4 lah. Besoknya dia minta, dia nak yang bangsa Yahudi tadi tu, Bani Israel tadi tu yang bersama dengan saya tadi, dia minta untuk dia pula belanja makanan itu. Dan atas menghormati selaku ahli-ahli peserta, saya terima dan kami terima. Dan kami tahan teksi depan hotel tu. Tahan teksi depan hotel tu, first question being raised out. Satu soalan yang dia tanya sekali kepada tukang driver teksi, are you stubborn Jews? Dia tanya, awak sokong Yahudi ataupun tidak? Tak sokong, dia jalan. Tak sokong, dia jalan. Sampai teksi yang kelima. Teksi yang kelima tu, I'm fully supported to the Jews, the survival of Jews. Kata driver teksi tadi. Baru dia naik teksi itu, kami nak pergi makan. Kebetulan petang itu simposium itu, saya petang dulu seminar tak ada, jadi free lah petang. Perjalanan saya nak pergi makan tu, saya ingatkan lebih kurang dalam 20 minit, 30 minit, 2 jam setengah perjalanan ke Carolina Utara. 2 jam setengah dibawa saya pergi makan tempat tu yang Allah-Allah, saya tak tahu nak sebut tempat tu. Dia bawa kami pergi makan ke tempat restoran Yahudi kawan dia, 2 jam setengah, semata-mata untuk memastikan kami makan di tempat Yahudi, kami makan di tempat kaum dia sendiri. Ada tak di kalangan kita punya hati begitu? Saya nak bertanya, ada tak di kalangan kita punya hati dan naluri begitu? Semangat penyatuan kita itu menunjukkan kelemahan kita. Saya tak tunjukkan bagaimana perjuangan PPRM dalam menentang alung dan cuti haram di golongan muda. Golongan muda, racing sana, racing sini, rempit sana, rempit sini. Jarang yang berani bila berdepan dengan musuh. Sesama kita berani. Kami dalam perjuangan dalam PPRM Persatuan Komunitas Islam kami di Malaysia, kami telah menghapuskan, kami telah menyelesaikan kes alung berdepan dengan gangster alung, hampir 6,000 kes. 6,000 kes. Dan pada ini sampai peringkat Michael Chong pernah gelarkan bahawa aktivis PPRM gangster. Kami akui kami gangster, tapi kami gangster bertempat. Kami membela umat. Kami tidak rela untuk biarkan saudara kami untuk dipermainkan dan diperbodohkan. Saya tak tunjuk video bagaimana kami kenakan alung. Kami pernah berdepan dengan gangster-gangster alung yang dikumpul, pernah berpistol, tembak dekat keramat. Kerana apa? Untuk mempertahankan maruah, untuk mempertahankan umat. Tetapi berapa kerat di kalangan kita yang punya jiwa segitu. Melainkan kita bergaduh sesama kita, kita berseteru sesama kita. Hatta dalam soal makanan pun kita tidak pedulikan halal dan haram. Lihat, kalau keluar daripada sini, kita lihat di antara restoran Islam, di antara restoran orang Melayu dengan restoran mamak, di mana kalangan kita banyak melepak. Saya pernah pergi buat serbuan sesegala kan. Saya bukan anti kedai mamak, tetapi saya bercakap mengenai realiti.
satu restoran kedai mamak ni tadi, kami tengok kenapa, apa puncanya, kan? Suka sangat makanan kat tempat dia. Apa punca? Kami tahu salah satu dia juga dekat haikal ataupun tangkap ataupun pelaris tu yang dekat belakang tu yang dia ambil daripada Karnataka, India. Memang kalau siapa melangkah itu memang melekat dia. Siapa tak rindu dia punya teh tarik. Sebab tu kalau teh tarik, soal teh tarik dia sama ada halal, haram ataupun apa ini, teh tarik apa campuran bahan warna ni, saya tak nak jelaskan sini, tanya Jakim. Sama boleh diguna pakai ataupun tidak, melainkan serbuk-serbuk yang berwarna yang diharamkan. Di dalam kuah dia tu, kuah roti canai itu tadi, dalam kuah roti canai itu tadi, kami naik tingkat 1. Sebab kami dah kesal, kami dapat aduan, kenapa kuah dia macam masam sikit, dan kami buat seruan. Rupanya kat dalam tu, tengok kedai ada restoran mamak yang pakai baju uniform, dia punya manager, baju yang tidak dipakai itu tadi, kan? Bukan baju yang telah dipakai dengan bau. Baju itu perlu direndam. Salah satu syarat dia punya syarat untuk penarik lah, berharis. Perlu direndam kat dalam tu sekali semalam bersama dengan kuah-kuah tu saya. Kemudian orang lain minum. Saya tengok sedap saudara ini. Kalau saudara nak lebih buruk lagi, kalau saudara bagaimana yang rajin pergi kedai mamak itu saja, bukan saya anti ya tidak cuba tanya sebahagian daripada yang pakai kopiah tu, cuba tanya semua dia ucap cukuplah. Tanya Islam dia, saya Islam. Buat bismillah tengok kalau boleh. Bagaimana agama diperalatkan, bagaimana agama kita diperalatkan dengan sewenang-wenang, sedangkan tanpa kita sedari pun. Kenapa kita tidak ada sensitiviti soal itu? Kalau pergi dekat Bukit Bintang, ada satu perempuan yang ditangkap hari itu. Perempuan itu sama perempuan Cina. Dia pakai kudah, dia pakai tudung, dia pakai ini semua. Kemudian minta sedekah. Ada keluar dalam majalah 3 tak silap saya, minta sedekah. Kenapa mereka menjadikan Islam sebagai untuk mendapatkan simpati? Sebab diri kita begitu sensitif dengan Islam. Datang mereka-mereka daripada Burma, sebahagian besarnya yang bukan pedagang Rohingya itu, yang sebahagian besarnya pun bukanlah agama Islam, dengan pakai tudung lengkap, dengan bawa anak minta sedekah dengan rendah hati, dengan rendah diri, kita akan menerima. Sedangkan itu sebahagian daripada menggalakkan mereka untuk minta sedekah, mencari makan di sini, dan menjadikan agama sebagai asas untuk mendapat simpati. Ini adalah sebahagian daripada yang perlu kita sedar. Dalam soal makanan, kalau saudara ingat, 4 tahun yang lepas, PPIM Persatuan Pemuda Islam Malaysia, kami boykot roti Hi-Fi. Tahu tak roti Hi-Fi? Tahu roti Hi-Fi? Apa punca kami boykot? Salah satu punca kenapa kami boykot roti Hi-Fi, masa itu soal persetujuan halal ni belum di akta perdagangan begitu ketat seperti hari ini. Kami mendapat aduan, saudara. Kami mendapat aduan pada ketika itu, ya, bahawa dalam waktu bekerja, pekerja ini tidak boleh solat, tidak boleh semayang, tidak dibenarkan semayang dalam waktu bekerja. Dan tertakluk di dalam Employment Act, di dalam akta buruh, akta pekerja, tidak ada peruntukan untuk waktu semayang. Ada peruntukan untuk waktu rehat ada, tapi peruntukan untuk waktu semayang tidak ada. Jadi agak sukar untuk PPIM bertindak pada ketika itu. Jadi sebahagian daripada aktivis PPIM pada ketika itu kami melawat kilang. Roti Hi-Fi dekat kilang itu. Sampai dekat kilang itu, kami melawat kilang itu, kami tengok anjing itu berjalan atas roti. Anjing berjalan atas roti, bukan anjing yang itu, anjing yang ada burak tu. Dan sebahagian daripada roti itu jatuh kat longkang, kat tepi longkang dengan dia punya tempat railing untuk bawa roti itu berlumut.
Disitulah bermulanya kami pada peringkat itu. Tapi masalahnya bagaimana kilang yang begitu kotor, roti Haifa itu, bagaimana dia mendapat status kelas A? Dari sudut kesihatan mendapat iktirafan daripada Kementerian Kesihatan. Baru kami tahu bahawa pada ketika itu Kementerian Kesihatan menterinya bukan orang kita, dan dia dilindungi. Dan kami mendesak supaya perkara tersebut ditarik semula. Kalau tidak kami boikot, kami akan serang habis-habisan. Kami serang habis-habisan roti Haifa. Kami keluarkan dalam media, kata minta semua umat Islam boikot. Kami keluarkan balik kekotoran yang ada. Akhirnya mereka mengalami kerugian hampir 150 juta, tak silap saya. Dan ianya roti Haifa hampir musnah. Hampir untuk winding up kan. Tetapi yang membuatkan kami begitu kecewa, datang pula tabung haji, datang pula CEO tabung haji pergi bail out dan mengalami kerugian yang begitu dahsyat, pergi bail out, pergi selamatkan, inject fund maksudnya. Sebab itu BPIM kami buka lagah dengan tabung haji. Kami musnahkan sebab ini, tetapi mereka yang mengangkat semula. Sebab itu sampai sekarang pun tabung haji dengan BPIM agak hubungan kami masih tidak akrab. Sebab apa? Mereka perlu tahu perjuangan kat mana dan apa kami perjuangkan. Ini dalam soal pemakanan. Asas dia tadi apa? Asas dia tadi mereka tuan punya kilang kita tadi tidak membenarkan kalangan kita umat Islam untuk menjaga semayang. Semayang itu adalah rukun kepada kita. Kalau mereka menghormati agama kita, persoalan ini bukan satu persoalan yang suka. Itu asas dia. Mereka mesti tahu dan menghormati hak kita selaku umat Islam. Ini tanah kita, tanah tumpah kita. Tanah tumpah kita, mereka berani sampai peringkat begitu. Apatah lagi kalau sekiranya kita dijajah. Sebab itu saya katakan mau bukan dari penyatuan bersatu. Kalau lihat saudara, kalau kita umat Islam, kita menjadikan logo halal jakin sebagai panduan untuk memastikan halal haram. Tetapi di kalangan kita sebahagian besar sebenarnya masih lagi tidak mengambil indah soal ini. Tetapi bangsa Yahudi, bangsa Israel ada satu logo untuk memastikan makanan mereka daripada kaum mereka, iaitu yang dipanggil kosher. Ada ustaz daripada Jakin dan Ustaz Afandi tadi. Kalau Ustaz Afandi tadi tahu, dia kosher dipanggil. Kosher ni kalau kita ada Jakin, kalau bangsa Yahudi dipanggil kosher. Sampai peringkat di dalam kapal terbang pun kalau dia mereka nak makan, mereka memastikan bahawa kalau tak ada lambang kosher, mereka tidak akan makan. Begitu mereka menghormati lambang kosher tadi. Tetapi kita di kalangan umat Islam hari ini, ada tak kita memastikan perkara tersebut? Memang Allah SWT minta kita berdoa, Ar-Ru'uli istajib lakum, minta saya aku berkenankan. Tetapi kalau dalam jiwa kita, dalam daging kita penuh dengan benda-benda yang haram, yang tidak ada, bagaimana doa kita untuk dimakbulkan Allah SWT. Begitu juga dalam kita terbaru dalam 1-2 tahun yang baru ini, kita lihat salah satu perkara ini, di atas roti gardenia dengan Massimo. Kenapa? Kenapa PPM mempertahankan roti gardenia? Saya cerita kat sini terang-terang. Pada peringkat awal, roti gardenia menggunakan satu jenis tepung yang dibekalkan oleh robot Kwok. Saya tak ingat nama tepung itu, kan? Tetapi tepung warna putih lah, warna putih ya. Boleh cek dekat apa ini. Tepung tersebut menggunakan satu bahan yang dinamakan benzol peroxide. Benzol peroxide ini yang mudah kata kepada kita ni adalah bleaching ataupun kloro. Kloro tahu? Cuma saya sedang berfikirkan bagaimana gandum yang berwarna kuning, gandum warna kuning kan? Mana ada gandum warna putih? Bagaimana tepung gandum jadi putih? Cuma fikir, bagaimana tepung gandum jadi putih sedangkan gandum warna kuning? Dan kami dapat tahu sebenarnya robot Kwok, saya cakap sederhana kat sini, kan, membeli tepung gandum daripada kita tidak ada mulakan tepung, melainkan luar negara daripada stok penimba dunia, ya, yang untuk dihantar ke United Nations sebagai bantuan makanan, ya, gandum yang dah lama disimpan.
dah rotten, dah rosak. Gandum yang telah rosak. Maka gandum tadi dibeli dengan harga yang murah di pasaran dunia. Dengan harga yang murah tadi dibawa dikisarkan semula. Proses pengisaran tadi dia perlu di bleach ataupun perlu diputihkan untuk buang dia punya, sebab dia dah tak elok kan. Maka dibleachkan dia dengan menggunakan satu chemical yang dinamakan benzol peroxide atau kloro. Apabila dicuci, diputihkan semula, diputihkan tadi itu, barulah diproses untuk menjadi tepung. Dan tepung itulah dijual kepada kita pada sekitar RM1.80. Dia beli asal dengan harga 15 sen per kilo dengan subsidi lagi. Dan salah satu benzol peroxide ini sebahagian daripada mengikut kita punya eksperimen, benzol peroxide yang digunakan ini mempunyai kandungan enzim babi di dalamnya. Sebab itu ada satu peringkat di mana BPM mendesak JAKIM supaya menarik balik sijil halal JAKIM, dan kita pernah proposkan kepada Datuk Jamil Hill untuk tarik balik sijil halal JAKIM pada ketika itu. Apabila perkara tersebut tidak berlaku, maka kami minta supaya syarikat Gardenia, masa itu syarikat Gardenia telah diambil alih oleh Pernas, supaya tukar tepung tadi itu. Tukar, jangan pakai tepung tu, pakai tepung daripada Turki. Dia pakai unbleached flour. Tepung tu berwarna perang. Sebab itu roti Gardenia sekarang yang putih kurang lah, berwarna perang, warna keperang-perangan. Dia tidak menggunakan benzol peroxide. Diimport daripada Turki, seorang usahawan bawa sini, bawa Turki daripada negara Islam, bawa, dan kita sahihkan bahawa roti Gardenia tu datang daripada sumber yang sahih, dia punya kehalalan. Kemudian selepas itu, roti Gardenia diambil alih dan dipromosi oleh Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bahari. Ya? Maka dia dipunyai oleh orang Islam gitu. Saya tak cakap orang Melayu, kita cakap mengenai Islam, orang Islam gitu. Disebabkan kemarahan tersebut, marah Robert Kwok, dia punya tepung tak nak dibeli tadi, kita Gardenia reject, maka Robert Kwok tubuhkan satu syarikat roti baru untuk menyaingi Gardenia tadi, iaitu Massimo. Dengan menggunakan kuasa jelek yang banyak, beliau mengiklankan dalam iklan, mempropagandakan pelbagai, termasuk dalam internet, website dan sebagainya, semata-mata untuk membunuh Gardenia. Dan roti Gardenia pada peringkat ini saban hari berlaku kerugian. Sebabkan Massimo punya kerja. Dia gunakan Persatuan Peruncit Cina untuk supaya memboikot Gardenia seluruh negara. Dan pimpinan kami pertahankan. Sebab ini cerita yang sebenar. Tapi di kalangan kita tidak tahu cerita ini, apa sebaliknya yang berlaku. Kita menyokong satu industri yang sepatutnya nak membunuh istana industri kita. Ini asasnya. Sebab itu saya menekankan di sini untuk memastikan kita bermaruah, untuk memastikan umat Islam tadi terus diangkat dan dijulang. Tidak ada jalan lain melainkan kita kena bersatu. Dalam apa hal, apa segi sekalipun, kita kena bersatu dan menyokong di antara satu sama lain. Banyak perkara lagi yang perlu kita bangkitkan. Saya nak cakap mengenai kes saya daripada roti hi-fi, kan? Banyak perkara lagi kalau saya boleh bangkitkan, tapi dalam masa yang singkat ini, pengalaman kami dekat dekat BPN, kalau kami katakan dahsyat untuk saya bongkarkan di sini, berbagai perkara. Kalau soal makanan, selain daripada soal kedai mamak tadi, apa yang saya cerita tadi. Kalau pergi dekat Kota Damansara, bagaimana digunakan nama Pak Li Kopitiam, tahu? Pak Li Kopitiam, kita sangkakan orang Islam tetapi bukan Islam. Dan sebahagian daripada mie dia tadi itu, kenapa kita cakap mie dia tadi, kan menurut saya makan kami, untuk memastikan mie itu manis dan sedap, dia masukkan enzim babi kat dalam tu. Pada bulan 3 yang lepas, kalau saudara ingat, dalam tak khabar bagaimana saya bersama dengan Ustaz Samri, bersama dengan daripada PPDNKK, kuasa daripada PPDNKK, kami pergi ke Yong Tau Fu yang ada dekat Ampang sana, dekat Ampang Point. Siapa pernah makan kat Yong Tau Fu Ampang Point kat sini? Yang kat belakang depan hospital Ampang Putri tadi tu, Yong Tau Fu tersebut. Ramai orang Melayu makan kat situ. Kenapa? Sedap sangat dia punya kuah tadi ni.
Dan kita kesan Yong Tafu tersebut kuah di dalam itu adalah tulang babi. Sebab itu saya mau Ustaz ambil sampai tak pergi masuk ke dalam tu. Kita gunakan bawa lab test sekali untuk pastikan kesahihannya. Begitu juga dalam soal ultraviolet coffee, Starbucks, Coffee Bean dan sebagainya. Sebab itu kita perlu beri hati dalam perkara ini. Umat Islam perlu sensitif dalam soal pemakanan. Kalau kita melihat dalam soal kebersihan, kalau kita melihat dalam soal kehalalan, ya, saya berkata Starbucks tidak ada salahnya, Coca-Cola pun tidak ada salahnya. Apa salahnya Coca-Cola? Industri dia bersih, premis dia cantik. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan saudara yang saya hormati sekalian, kita melihat video tadi bagaimana saudara atau rakan-rakan kita dibunuh. Coca-Cola menyumbang 20% daripada keuntungan mereka untuk kepada Israel untuk bersenjata membunuh umat Islam. Kalau kita membeli Coca-Cola, bermakna kita sebagai penyumbang untuk membunuh rakan kita, saudara kita di Palestin. Begitu juga Starbucks, begitu juga Coffee Bean. Sebab itu apabila Starbucks membuat permohonan sijil halalnya dekat JAKIM, PPIM salah satu badan NGO yang menegaskan tidak boleh bagi sijil halal. Bukan soal halalnya, dia punya premis ataupun produknya, tetapi matlamat syarikat tersebut. Kalau syarikat tadi dibangunkan untuk mengutip dana, untuk mencari keuntungan, dan sebahagian keuntungan tadi nak dikongsi dengan musuh nombor satu kita itu Israel, apa maknanya pada kita? Kita menjadi sebahagian daripada penyumbang ke arah itu. Sebab itu siapa yang minum Coca-Cola, mereka telah membeli 1 biji peluru untuk pihak Israel ataupun Yahudi membunuh rakan kita. Kita melihat bagaimana pertelahgahan yang berlaku di Syria. Diadu dombakan di antara satu kaum dengan satu kaum, diadu dombakan, berlaku pertelingkahan, peperangan berlaku, dan berlaku puak kiri dan puak kanan di Syria. Yang bergaduh, yang hasil pergaduhan tersebut, negara tersebut kacau balau, tidak aman, rakyat menderita. Siapa yang suka? Amerika yang suka. Mereka dapat membekalkan senjata kepada kedua-dua kaum ini. Begitu juga apa yang berlaku pada Libya. Bagaimana di antara satu kaum dengan satu kaum, CIA gunakan dia punya ejen-ejen untuk melaga-lagakan, berlaku peperangan, yang untungnya adalah musuh di tegak luar. Apa janji mereka kepada Iraq untuk membebaskan Iraq? 80 tahun Iraq kerajaan selepas Saddam dibunuh. Apa yang berlaku pada negara tersebut? Hancur. Sama ada Libya, sama ada Syria, sama ada Afghanistan, semuanya hancur. Mereka datang untuk mengambil sebahagian daripada kekayaan dalam negara tersebut. Jadi saudara, kalau kita tidak berhati-hati dalam perkara ini, kita juga akan dilaga-lagakan. Apabila pertelagahan berlaku, kita tidak bersatu. Apabila kita tidak bersatu, jadi lemahlah kita, dan ada musuh yang akan membuli kita. Sebab itu, saya rasa di peringkat orang tua, orang lama, kita faham apa yang saya cuba sampaikan kepada kita. Apa yang saya gambarkan kepada saudara, kita bersatu dalam soal untuk memecah belahkan umat ini. Musuh-musuh kita menggunakan pelbagai senjata. Sampai satu peringkat, saya terlibat secara langsung. Bukan saya nak cakap ini untuk propaganda ataupun sebagainya. Nilai umat Islam, nilai Melayu di Malaysia cuma RM100 sampai peringkat itu. Tetapi kita tidak sedar. Kita masih bersikap sambil lewat. Kita bagaimana kita umat kita dihancurkan. Kita tengok golongan muda kita. Kita tengok golongan muda kita dibekalkan dengan darah, dibekalkan dengan ekstasi, dibekalkan dengan syabu, dibekalkan segala dengan berbagai perkara-perkara. Yang akhirnya mereka lemah, jiwa mereka untuk berperang, mereka jiwa untuk pertahankan maruah ini tidak ada. Kalau kita lihat pada tahun 60-an, 70-an dulu, bagaimana jiwa pemuda pada ketika itu.
Kalau bawa anak dara orang masuk kampung, kan, belum menikah lagi, pemuda kampung lembang dulu dah. Duduk serumah, kalau duduk serumah, kalau bukan muhrim, dah kena kahwin tangkap basah malam juga nikah. Betul tak? Kalau ada pakcik-pakcik ya, mama kat sini kan. Dulu, bagaimana orang itu menjaga maruah, menjaga agama kita di zaman ini? Mana dia? Jiwa kita tidak ada. Sebab itu kita tidak boleh syok sendiri dalam soal sesuatu perkara. Allah SWT menjadikan Quran sebagai panduan kepada kita. Sebab itu dalam soal aspek pemakanan amat penting. Kami terlibat juga dalam beberapa perkara yang cegah maksiat dan sebagainya. Ada sebahagian daripada anak-anak dara, anak-anak gadis yang melakukan maksiat sehingga mereka hamil, yang kami hantar ke pusat Baitul Ihsan di Sabah Penang, satu pusat yang ditubuhkan oleh Majlis Agama Islam Selangor. Banyak kali, banyak orang yang kami hantar. Hasil apa yang kami hantar tadi, bila kami semak kan, bila kami semak kenapa, bagaimana mereka boleh jadi begini, bagaimana anak mereka boleh terlibat dalam pergaulan bebas sehingga mereka mengandung, mereka terlibat dengan ekstasi, terlibat dengan syabu, dadah dan sebagainya. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Dan sebahagian besar daripada mereka, ibu bapa mereka bermain terlibat dalam penguasa yang menamakan rasuah. Ini juga berlaku. Ini kesan daripada pemakanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kita ingat bagaimana cerita wali Allah SWT, kita lihat bagaimana satu cerita mengenai wali Allah dan termakan buah apple di pinggir sungai, di hilir sungai. Akhirnya beliau sedar, beliau tidak tahu siapa punya apple ini, sehingga beliau mencari siapa tuan punya pokok apple ini. Akhirnya sampai penghujung, sampai hulu sungai, bertemu dengan pokok apple tersebut. Dia cari siapa tuan punya pokok apple itu. Apabila dah jumpa tuan punya pokok apple tadi, minta izin. Sampai peringkat itu halusnya mereka, halusnya para sufi dalam memastikan makanan mereka sentiasa halal. Tapi di peringkat itu, kalau saya boleh katakan, pastikanlah untuk pergi ke kedai, beli barangan tadi, beli barangan yang punya logo halal jaki. Kalau pergi restoran tadi itu, kalau kita pastikan daripada golongan orang Islam kita sendiri, kalau tak ada halal jaki itu tak apa, kalau orang Islam kita sendiri. Kalau mereka menghidangkan sesuatu yang haram bagi kita, mereka tanggung. Tetapi kalau kita pergi kedai yang saya cakap tadi, kuliah tapi tak tentu Islam ya, jelas itu tidak menyokong kepada industri kita sendiri. Saya nak cerita dalam tengah hari ini sebelum kita tutup majlis sekarang. Saya nak cerita mengenai satu orang tua, satu orang tua yang gila menyanyi di tengah hari ini habis-habis itu. Satu orang tua yang gila sangat menyanyi. Dan setiap hari pagi, petang, siang, malam gila dia menyanyi. Satu hari dekat kampung tersebut, ada satu pertandingan nyanyian yang diadakan oleh beliau kampung tersebut. Maka diwar-warkanlah, dibawa van Kementerian Penerangan tadi, diwar-warkan seluruh kampung dia tadi. Kan? Malam ni pukul 9 malam ada pertandingan nyanyian. Pada mereka-mereka yang berminat, sila datang ke Dewan sekian-sekian untuk mendaftarkan diri dan bertanding. Maka dipendekkan cerita, orang tua yang gila menyanyi tadi tu, apabila suka sangat mendengar yang malam ni ada pertandingan nyanyian, dia pun tak sabar-sabar lagi. Petang tu dengan kain samping dia, songket dia semua siap dengan tanjak dia. Tanya pukul 9, pukul 7 petang dia dah ada dekat pusat pendaftaran. Mendaftarkan nama kat situ untuk masuk pertandingan nyanyian. Supaya takut nanti tak boleh nyanyi, takut nanti kena tolak. Dia pun masuk pertandingan pukul 7. Maghrib tak ke mana, yang penting nyanyi dulu. Orang tua tadi.